Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pembintangan kami pada hari ini adalah harga daging di pasaran. Ilmu ekonomi merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Ini termasuklah kajian tentang pengeluaran dan penggunaan pemboleh ubah yang dapat diukur meliputi analisa pengeluaran pengedaran dan penggunaan barang dan perkhidmatan. Aktiviti yang dijalankan dalam kajian ini adalah berkaitan penetapan harga daging. Dalam mikroekonomi, daging merupakan barang pengganti kepada ikan dan ayam. Oleh hal demikian, harga daging di pasaran akan berbeza mengikut situasi semasa. Bagi menentukan harga daging di pasaran, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai contoh penambahan kos pengeluaran. Daging dalam definisi terluasnya ialah tisu haiwan yang digunakan sebagai makanan. Selalunya, daging ini memasukkan otot rangka dan lemak yang berkaitan tetapi juga boleh memasukkan organ otot yang lain. Di Malaysia, antara sumber protein utama yang menjadi santapan rakyat di negara ini adalah daging dan ayam. Industri yang melibatkan daging ini juga menyediakan pekerjaan yang menguntungkan dan membekalkan keperluan domestik daging kepada penduduk. Bagi teori makroekonomi, terdapat tiga yang boleh didapati antaranya ialah teori permintaan. Permintaan merupakan kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Bagi penetapan harga daging, semakin bertambah kuantiti pembeli, semakin berkurang harga daging tersebut. Seterusnya ialah teori penawaran. Penawaran ialah jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Berdasarkan hukum penawaran, semakin bertambah harga daging, semakin bertambah kuantiti daging yang akan ditawarkan. Akhir sekali ialah teori tingkah laku pengguna. Ia menerangkan tentang tingkah laku pengguna yang rasional dalam memperuntukkan pendapatan wang yang terhad, membeli barangan dan perkhidmatan yang berbeza bagi memaksimumkan kepuasan. Seterusnya adalah teori aplikasi. Yang pertama adalah teori harga. Teori harga adalah teori ekonomi yang menyatakan bahawa harga untuk setiap barang berdasarkan hubungan antara penawaran dan permintaannya. Harga optimal iaitu equilibrium, titik di mana jumlah pengeluaran barang adalah sama dengan jumlah permintaan di pasaran. Seterusnya adalah teori keanjalan. Kewujudan barang pengganti. Semakin banyak barang berganti bagi sesuatu barang, semakin anjal permintaan barang tersebut. Kenaikan harga yang sedikit akan menyebabkan kuantiti barang yang diminta berkurangan dengan peratusan yang besar kerana kemudahan untuk mendapatkan barang pengganti secara relatif lebih murah. Sebagai contoh, permintaan terhadap daging lebih anjal dengan permintaan daging yang lain kerana pengguna boleh menggantikan daging lain dengan daging ayam. Teori yang seterusnya adalah teori dasar kerajaan. Dasar kerajaan atau campur tangan kerajaan adalah bagi membaiki agihan pendapatan persaingan yang tidak adil dalam pasaran bebas yang menyebabkan jurang agihan pendapatan golongan miskin dan golongan kaya semakin besar. Terdapat 4 dasar kerajaan iaitu harga maksimum, harga minimum, cukai dan subsidi. Harga maksimum adalah dasar kerajaan di mana pengeluar tidak boleh menjual barang pada harga yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Harga maksimum akan ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada harga keseimbangan. Tujuan pelaksanaan harga maksimum adalah mengurangi kos sara hidup, menjamin kestabilan harga dan juga melindungi pengguna. Dasar harga minimum ialah dasar kawalan harga di mana barang kawalan tidak boleh dijual pada harga yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dasar harga minimum lebih cenderung menjaga kebajikan pengeluar. Sebagai contoh, kerajaan akan menetapkan harga daging lembu lebih tinggi daripada harga daging lembu di pasaran. Seterusnya adalah teori struktur pasaran. Secara umum, struktur pasaran terbahagi kepada dua iaitu pasaran persaingan sempurna dan pasaran tidak sempurna. Pasaran yang paling sesuai untuk daging lembu adalah pasaran persaingan sempurna. Pasaran persaingan sempurna adalah merupakan satu struktur pasaran di mana terdapat ramai pembeli dan pengeluar yang menjual beli barang yang homogen pada harga yang telah ditentukan oleh pasaran. Okey, seterusnya saya akan bincangkan tentang perbincangan. Dalam penetapan harga daging ini, terdapat beberapa masalah yang didapati disebabkan oleh penjual sendiri, pengguna serta kerajaan.
Antara masalah yang didapati ialah harga pasaran daging yang tidak menentu. Sebagai contoh, sesetengah peniaga atau pembekam menetapkan harga sesuka hati dan sangat tinggi. Hal ini menyebabkan pelanggan dan pembeli terpaksa mengeluarkan wang yang lebih ketika berbelanja. Seterusnya, permintaan pengguna berkurang akibat kenaikan harga barang itu sendiri dan kekurangan harga pengganti bagi daging. Mengikut teori mikroekonomi, semakin bertambah harga barang tersebut, semakin berkurang permintaan pengguna. Hal ini berlaku kerana pengguna yang mempunyai belanjawan terhad tidak mampu untuk mengeluarkan wang bagi barang yang harganya sangat tinggi. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran. Akhir sekali, masalah yang dihadapi ialah kadar ekspor ke luar negara yang berlebihan bagi daging. Hal ini kerana berlakunya lambakan yang merupakan aktiviti menjual barangan di negara asing dengan yang lebih rendah daripada kos pengeluaran. Hal ini akan menyebabkan pengguna lebih gemar dalam membeli daging yang diimport dari luar negara. Bukan itu sahaja, ekspor berlebihan juga akan berlaku imbangan positif, iaitu berlaku apabila kadar ekspor lebih tinggi berbanding kadar import. Hal ini akan menjejaskan kestabilan mata wang sesebuah negara. Hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan. Jadi, cadangan pertama yang boleh dilakukan adalah kerajaan perlu menetapkan harga maksimum bagi sebuah daging. Hal ini demikian kerana setengah penjual dan pembekal meletakkan harga yang sangat tinggi bagi sebuah daging. Jadi, kerajaan perlulah menetapkan harga maksimum, sebagai contoh sekilo daging RM32. Dengan itu, masalah penjual yang meletakkan harga yang tinggi bagi daging tidak akan berlaku lagi di pasaran. Dan juga kerajaan boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana penjual yang meletakkan harga yang tinggi bagi sebuah daging di pasaran. Seterusnya ialah mencari bahan pengganti untuk daging. Sebagai contoh, menukarkan serunding daging kepada serunding ayam atau serunding ikan. Hal ini demikian kerana terdapat setengah pelanggan yang tidak makan daging. Jadi, dengan menukarkan serunding daging kepada serunding ayam dan serunding ikan, ia dapat meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut. Dan seterusnya, pelanggan boleh menikmati serunding tanpa perlu memikirkan lagi tentang masalah daging. Sekali ialah mengurangkan kadar ekspor daging. Hal ini demikian kerana sekiranya kita mengeksport barang yang berlebihan di negara luar, ia akan menyebabkan berlakunya imbangan positif. Oleh itu, kerajaan terpaksa menanggung beban keuangan yang sangat tinggi sekaligus akan membebankan rakyat. Jadi, semua penjual dinasihatkan agar mengurangkan kadar ekspor ke luar negara. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat kami rumuskan untuk tajuk kami ialah penetapan harga yang berkesan melibatkan pemahaman tentang berapa banyak nilai yang berguna letakkan ke atas faedah yang mereka akan terima dari produk dan kemudian menetapkan harga bersesuaian dengan nilai itu. Seterusnya, harga dipengaruhi oleh permintaan pengguna dan juga penawaran dari penjual. Dengan itu, penjual akan menggunakan harga dan menawarkan kepada permintaan pengguna, maka bertambah pengguna yang mempunyai belanjawan terhad akan membelinya. Dalam menetapkan harga, penjual akan mengambil kira faktor-faktor luaran lain. Contohnya, dalam situasi penetapan harga daging ini, faktor yang boleh didapati ialah musim perayaan. Hal ini kerana jumlah permintaan pengguna yang membeli daging bagi meraihkan musim perayaan tersebut akan bertambah ketika musim perayaan. Kesimpulannya, penetapan harga yang berkesan dapat membantu dalam pelan pengeluaran daging sekaligus memajukan ekonomi dan dapat mengelakkan berlakunya inflasi dan deflasi dalam negara dengan menambahkan pendapatan negara. Sekian, terima kasih.